Dalam kitab Nailur Raja dia cerita tentang seseorang ni tertutup lubang kemaluan dia. Yang ni zaman moden ni berlaku banyak kan. Saya ada jumpa orang mai jumpa saya, dia anggota trafik. Dia Allah uji dia sakit. Kanser belakang ni, sumbat lubang, tutup. Jadi dia kena tebuk. Jadi apa hukum dia? Mai kita tengok. Maknanya perkara ni biasa, ada orang kemaluan depan kena katuk, duk tebuk lubang asing dan sebagainya, ataupun dilahirkan tak ada lubang dah, duk terpaksa tebuk buat lubang baru. Baik, apa kata ulama yang membahaskan perkara ni? Dia kata kalaulah seseorang tu walau kana ahadus sabilaini munsaddan insidadan khalqiyan, kalaulah salah satu lubang tu tertutup dengan tutupan yang khalqiyan, makna ciptaan Allah buat macam tu kat dia, maka membatalkan wudu apa yang keluar daripada lubang yang dia buat. Kalau dia buat lubang apa? Contoh dia doktor tebuk atas bawah kemaluan dia ataupun bawah pusat dia untuk bahagian depan, belakang doktor tebuk tak mana, maka keluar kot mana, maka batai macam orang kita batai. Kalau dia keluar najis kot tu, maka batai lah. Itu yang pertama. Dan bahkan kata Imam Ibn Hajar, kalau keluar kot rongga pun batai orang macam ni. Maknanya dia keluar kot rongga-rongga bulu rumah, rongga tubuh lain lah. Dia tak ada lubang, keluar kot mulut, kencing. Ataupun keluar kot mulut lah kot, rongga lain mudah kita bayangkan. Keluar najis, keluar kot mulut, maka batal wuduk dia. Itu kata Ibn Hajar. Ini untuk orang yang tak ada lubang asal. Yang kedua, amma idza kana al-insidadu 'aridan, tapi kalau lubang tertutup tu mendatang, maknanya dia ni tersumbat bukan sejak lahir, tapi tersumbat waktu dia besar dah, maka batal macam mana? Kata fuqaha kita, fala naqda, tak batal kecuali apabila lubang itu duduk di bawah ma'idah, duduk bawah perut. Maknanya kata dalam kitab Umdah, lubang tu bawah pada pusat. Kalau dia tebuk lubang tu bawah pada pusat, maka dia batal. Kalau lubang tu atas pada pusat, tak batal. Atas atau sama, tak batal. Jadi kalau doktor tebuk-tebuk atas pusat, atas sikit je pada kawasan pusat, maka dia tak batal wuduk, keluarlah macam mana pun. Dia kira ada wuduk lama juga. Pasal dia tak keluar macam biasa, pasal dia keluar daripada atas pusat. Dalam kitab tu kata sama atau lebih pada pusat. Kalau bawah pada pusat, maka batal macam biasa. Itu yang kedua, keadaan kedua. Hak pertama tadi dia tersumbat kedua-dua asal lagi daripada kecil lagi, kemudian tebuk lubang, maka tebuk lubang baru tu dikira hukum lubang dia adalah, maka batal bila keluar. Masalah kedua, lahir besar baru tersumbat, baru kena palam. Tersumbat ni makna doktor tutup, ada masalah apa-apa tutup, buat lubang baru. Tengok lubang tu kat mana. Kalau lubang bawah pada pusat, batal macam biasa. Kalau sama dan ke atas, tak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, lubang ada tak tutup, tebuk pun tebuk. Faham tak? Lubang tak tutup pun duk terbuka je. Mana kalau nak berak kot belakang keluar, tak ada masalah. Tapi dah tebuk lubang, masalah Allahu alam, kita tak tahu penyakit apa kan. Tebuk pun tebuk, maka dia kata kalau dibuat lubang sedangkan kubul dan dubur asal masih terbuka, maka lubang tu keluarlah apa pun tak batal wuduk. Keluarlah apa pun tak batal wuduk. Yang ni dhabit, ambil sungguh, ingat sungguh.
Tak ingat pun tak apalah, mai tanya pula lah kalau berlaku kan. Tapi ni ada jalan keluar dia. Kalau orang tu dia, lubang dia buka macam biasa, jadi tebuk-tebuk ni batal tak? Tak batal wudu. Cuma mereka ni bila nak berwudu, mereka kena ambil syarat yang 10 kita belajar hari tu. Syarat sah wudu yang 10 tu, yang 9 dan 10 tu. Wa dukhulul waqti wal muwalatu li daimil hadath. Muka surat sebelum tu. Mesti masuk waktu dan berturut-turut. Orang yang ada penyakit yang sentiasa keluar tu kan, hadas sentiasa keluar tu, yang pakai beg, kencing dan sebagainya, azan baru boleh mula ambil wudu. Dan wudu dia untuk satu fardu sahaja. Bang, ambil wudu baru sembahyang. Tak boleh ambil wudu siap-siap sebelum masuk waktu, tak sah wudu dia. Itu yang pertama, tentang masalah membatalkan wudu dengan keluar sesuatu daripada lubang kemaluan dia. Jelas no? Tulang kitab ni Syekh Nawawi kata, kalau keluar di kawasan hak pelik, dia kata kaki, keluar puk kaki, maka tak batal dia kata, sebab tu bukan laluan asal dia dah. Jadi orang perempuan yang ada masalah kentut, kentut faras, dia tunduk sikit keluar angin, lagu mana, maka itu dia kira angin. Dia kira angin, walaupun dia bukan patutnya angin keluar ke belakang. Kenapa keluar ke depan? Maka itu juga perkara yang membatalkan wudu. Maka kena hati-hatilah. Tak bergerak sikit keluar angin, bergerak sikit keluar angin. Macam mana nak buat? Dia kata salis serih. Mana jenis orang salisul baul, mesti ambil wudu bila masuk waktu. Bila masuk waktu baru ambil wudu. Dan wudu dia tak boleh sahaja aku mengangkat hadas. Pasal dia tak terangkat hadas dia terkeluar angin selalu. Sahaja aku berwudu bagi mengharuskan solat. Niat wudu dia tu. Sahaja aku berwudu bagi mengharuskan solat. Tuan-tuan kena ingat ni. Sekali lagi balik bini tanya di rumah, ni jawapan dia. Tak gaduh tanya ustaz dah, malu kau orang nak habaq lah. Bini saya raja kentut ustaz. Kentut macam mana? Kentut kat depan. Allah, marah bini kat belakang, putih lagi dia bila tanya. Jadi tahu siap-siap dah. Senang. Jawapan dia ke mana? Ambil wudu bila dah masuk waktu. Macam mana niat dia? Sahaja aku mengangkat, sahaja aku berwudu bagi mengharuskan solat. Mayang kena ganti tak? Tak kena. Cuma dia ni, dia kira orang uzur, dimaafkan. Jelas no? Dia tak perlu anak katuk lubang macam mana. Benda tu dia keluar kan, angin. Bukan keluar kencing, keluar angin. Maka cara dia begitulah. Mesti berwudu setelah masuk waktu dan berturut-turut. Tak boleh ambil wudu, pergi dapur, makan dulu, minum dulu, sembang dulu. Tak boleh. Semayang terus. Melainkan dimaafkan maslahat solat. Seperti dia masjid Allahu Akbar, dia pergi ambil wudu, belayak. Masuk, orang duduk semayang ba'diyah, semayang qabliyah, duduk tunggu. Itu maslahat solat, tak apa. Ni sampai duduk tunggu depan jamban, tunggu bila komat baru ambil wudu, tu letih lah. Kan, memadai dah masuk waktu terus ambil wudu. Wudu kena mualat berturut-turut, dan antara wudu dengan solat kena berturut-turut. Dimaafkan jika tunggu jamaah. Kalau orang lelaki dimaafkan tunggu khatib khutbah hari Jumaat. Tak gaduh duduk tunggu kat kolah. Orang tanya siapa? Saya kencing tak lawas. Tak perlu. Ambil je wudu, duduk dengar khutbah. Boleh. Ini tajuk keluar angin. Keluar sesuatu tu. Orang lelaki tak ada dah kot. Orang lelaki dia tajuk kencing tak lawas ajalah. Orang perempuan pun ada kencing tak lawas. Tapi dia pelik sikit, orang perempuan dia ada kentut tu. Orang lelaki takat duduk dengar tak ada gitu, kentut kemaluan tak ada kono. Tak ada. Maka dia kentut kat belakang tu.
Jadi kentut ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jangan kita membatalkan solat, melainkan kita pasti tu kentut betul. Kadang-kadang kita tak kerak bulu kemaluan kita lama, panjang sangat. Syaitan buat gayut tempat tu, maka dia akan ganggu tengah sembahyang kita ni. Ditanda nak mula was-was, lagu tu tengah sembahyang sujud sikit dia merasa air. Keluar angin bah. Batuk sikit, angin bah. Dia main syok tu tak tahulah, sampai kira tak biasa dia ada wuduk pasal duk bahasa kentut sedia. Bersih sikit, dia kata kentut bah. Tak. Nabi pesan seseorang tu jangan dia berhenti sembahyang sehingga dia mendapati bunyi atau bau. Bunyi sungguh. Setakat dia duk rasa, tapi kalau dia passion silent kentut ni. Kentut bahasa Inggeris bagi buat tau. Tapi kita silent tak jenis. Jenis tu pakar kat tu. Tapi jaga-jaga silent ni kadang-kadang dia kantui kak. Dia baru duk ingat slow, tiap-tiap pun dia bunyi. Ketahuan. Jadi dia passion tu. Kalau passion tu tak, dia kena tahulah. Hak ni tak, dia kalau kentut mesti zahir punya, terang-terangan. Tak malu punya. Anak cucu ada, tak anak cucu, bunyi. Dia kata pak kentut dah. Tok Wan kentut dah. Jadi lagu tu jangan dia berhenti sembahyang melainkan setelah dia bunyi deras. Selagi berasa macam bergerak, ada pergerakan, tak, itu gangguan daripada syaitan. Syaitan ganggu kita supaya kita duk fikir masalah tu daripada sembahyang. Kan kacau kita tengah duk sembahyang, tiba-tiba rasa kentut dak 4 rakaat duk teringat tu. Maka pertama Nabi kata hatta yajida rihan, sehingga dia mendapati ada angin, ada suara dan ada angin, bau. Tiba-tiba bau petai. Allah, dia kata, aku seorang makan petai ni, bini tak makan, orang lain pun tak apa nak makan ni, aku makan, bau sungguh. Maka cepat-cepat keluarlah. Cuma kaedah kita nak membatalkan solat kita dalam kita nak keluar daripada saf. Ulama sebut, diajar kita cara nak keluar saf ialah bila kita terbatai, caranya ialah dengan memegang hidung. Bila pegang hidung baru keluar. Jangan kentut-kentut keluar terus. Kerana itu menyebabkan orang akan mengetahui kita kentut. Tutup hidung bukan makna busuk. Tawahum, supaya orang anggap kata kita ni hidung berdarah kot. Tu yang dia keluar tu. Kita akan tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang tutup hidung nak keluar, mesti kita terbayang, hidung dia berdarah, cepat-cepat buka laluan, padahal dia kentut. Maka sunat kita menutup aib kita. Ni piduk abang, saya kentut, saya nak keluar. Tu bukan aib. Orang yang buka aib, dia tak betul, tak sepatutnya. Bahkan kalau dia pergi buka dosa dia yang dia buat, sedangkan Allah sembunyi dah dosa dia, maka itu antara alamat Allah tak terima taubat dia. Malam tadi dia buat maksiat, esok dia pergi cerita ke orang, dia kata malam tadi aku curi aku buat maksiat ni, sedangkan siapa pun tak tahu. Maka itu juga antara dosa. Aib ni, aib kentut pun tak bagi abang. Hari ni orang pergi cerita aib dia macam-macam kan. Dia abang, saya muda-muda lu duk balas ayam kampung orang. Tu dia. Saya dulu duk buat lari nak darah orang, cerita habis ke orang. Orang kata tu dia jahatnya. Kita faham, orang betul aku jahat dulu. Lah taubatlah. Allah tak terima taubat dia. Pasal dia pergi buka aib diri dia. Sebab tu tak boleh.
Tak boleh. Kentut pun suruh sembunyi, padahal kentut ni biasa, bukan ada orang nak marah lah juga. Kalau bau orang marah lah. Ni tak bau pun, pergi duk habaq ke orang. Saya kentut, buka. Tak. Tutup hidung, cepat keluar. Cuma habis mayang zai kawan jangan duk tanya, hang kentut ke pada hidung? Kawan pula tahu mengaji sama-sama pula. Tengok, dia berhenti ni. Dia kentut bah. Saya kita tanya dia, tak perlu, biarkan. Itu mungkin dia nak habaq, dia malu kan. Maka tak perlu kita tanya. Itu kaedah orang yang terbatal wudu. Ingat tu. Tu sembahyang batal je, berhenti segera. Haram meneruskan ibadat. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haramun. Seseorang yang meneruskan atau bersepakai dengan ibadat yang rosak, makna meneruskan ibadat yang rosak ni hukum dia haram, tak boleh. Tengah sembahyang kentut, Allahu Akbar, aku nak buat ke mana ni, nak tutup hidung, orang tahu dah kentut hidung pun kentut. Lepas tu macam mana? Sembahyang bila bukan ada siapa tahu, sekejap lagi sembahyang taubat pula lah. Tak boleh, berdosa hukum dia. Terus berhenti, kentut hidung keluar. Orang yang kawan dah nak keluar jangan duk tahan. Dia kawan nak keluar, kita tahan. Dia kentut tambah lagi, baru tahu lah. Di mujur masjid kita ni kipas helikopter ni, dia tak ada nak bau lah. Nanti dia pasang ikon, jenuh. Belahak sikit bau semasjid ni. Itu yang pertama. Ada soalan tak yang pertama ni? Jelas no? Baik. Yang kedua, yang tajuk ustaz, saya ingat kentut tak kentut tu kita dah bahas dah, kan? Kentut tak kentut, syak kentut tak kentut, itu kita dah bahas dah. Yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk yang kedua ialah melainkan mani, tak sebut lagi, melainkan mani. Air mani yang keluar air mani betul-betul tak batal wuduk. Tapi kalau sebelum keluar mani itu keluar mazi, maka tak payah tanya lah, mazi keluar tadi batal dah wuduk. Dia bagi contoh apa? Seseorang tidur terus mimpi. Bila mimpi keluar air mani terus. Wallahu a'lam. Fiqh dia bagi gambaran lah. Tak tahu lah, doktor kata tak boleh. Air mani dia nak keluar mesti ada pelincir dia dulu. Seperti air mazi contohnya. Baru kena keluar tu kena kaji lah. Tapi fiqh bagi contoh. Sebab masalah fiqh ni ada kalanya bila dibanding dengan ilmu yang moden ni, kita kena perkemas sikit. Ada. Tapi dalam kitab kata kalau keluar mani terus, tengah duduk mengaji tidur ni, mimpi bidadari syurga. Terus ada kisah orang mimpi bidadari syurga. Tok guru mimpi, maka dia tak boleh keluar. Dia kena kurung dalam bilik selama sebulan. Tak boleh dengar suara orang perempuan. Bini dia apa dia tak boleh dengar suara. Sebab apa? Bila dia dengar dia muntah. Tu dia. Perkara tu. Bila Allah bagi dia mimpi sekali dah. Lepas tu buat kena dikurung dalam bilik selama sebulan sampai hilang lah, baru dia keluar balik. Tidak, dia tak boleh tengok orang. Sebab Allah bagi mimpi bidadari syurga. Tu baru mimpi, tak tengok betul lagi. Jadi pakat-pakat kena mati dululah baru boleh tengok kan. Jadi kena buat amalan sungguh-sungguh lah. Ini nikmat Allah bagi kepada orang beriman. Jadi kalau dia mimpi keluar tu dalam keadaan duduk lah. Kalau dia tidur baring, ustaz saya tidur baring, lepas tu mimpi keluar yang mani terus, batal wuduk tak? Hak tu dia tajuk lain. Punggung dia tak tetap dah. Hak dia nombor 2 kita akan baca lagi. Yang ni dia duduk tetap papan punggung, terus keluar yang mani, maka
apa hukum dia? Wuduk batal tak? Dalam kitab kita tak batal jika keluar mani. Nanti kita akan bahas pasal macam mana tak batal tu. Boleh sembahyang ke? Tak boleh. Dia kena mandi. Jadi tak batal tu kata ulama, dia tak kena berwuduk dah sebelum mandi wajib lagi tu. Kerana wuduk dia masih ada. Itu kata satu sebahagian ulama tentang yang tak keluar mazi dulu. Tapi kalau keluar mazi, keluar mani, maka terbatal wuduknya dengan keluar mazi tadi. Baik, selesai yang pertama. Yang kedua, الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا قاعد ممكن مقعدته من الأرض. Yang kedua ialah dia kata hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, kecuali tidur orang yang duduk yang menetapkan punggungnya pada bumi atau lantai. Yang kedua ni perkara membatalkan wuduk ialah hilang akal. Dia kata hilang akal ni, apa makna hilang akal disebabkan tidur atau lainnya tu. Jadi kita ni ada akal Tuhan bagi. Akal ni ulama kata al-hajiz. Apa dia akal ni? Akal ialah al-man'u. Akal ni suatu penghalang. Sebab tu orang yang ada akal, dia terhalang daripada buat benda yang keji, yang tak elok. Tuan-tuan duduk masjid sekarang ni, siapa berani kencing dalam masjid sekarang ni sambil duduk mengaji? Tak ada. Siapa berani berak sambil duduk dengar ustaz mengajar ni? Aku nak berak juga biar pergi. Tak ada. Pasal kita ada akal. Sebab tu kita tak buat. Tapi bila hilang akal, sebab tu dia boleh buat semua benda. Dia buat benda yang orang mana boleh buat benda ni? Dia hilang akal. Orang yang ada akal, dia akan jaga diri dia daripada buat benda tak elok. Itu makna akal yang Tuhan bagi. Sebab tu kucing dengan kira apa kan, dia masuk masjid, dia tengok ada pot clear tang mana, tang ni, dia pun bagi dia. Dia ada akal. Manusia Tuhan bagi akal, sebab tu dia tak akan buat perkara-perkara tersebut. Baik, hilang yang tu sama ada dia kata sebab tidur, maka orang tidur ni akal dia terangkat. Bila terangkat akal, manusia ni dihukum sebab akal ni lah. Bila terangkat akal, maka hukum terangkat. Sebab tu orang tidur, perkataan dia tak dikira, perbuatan dia tak dikira. Walaupun dia kata apa pun tengah tidur, tak jadi. Mamai kita gerak apa, kawan kita gerak ayah kita, ayah bagi kat saya tanah sekelung, ambil pung balik, ayah bagi dah. Pak tengah tidur, akal dia pun tak sempurna lagi, bagi tak sah. Pinjam barang orang, tengah duduk lena, pinjam mutu, ambil. Saat lagi dia keluar bangkit tidur mengamuk, mana mutu aku? Telefon kita, hang pakai tu. Tadi hang bagi, tak bagi pun. Tu orang tengah tidur, akal dia tak. Maka orang hilang akal tak dihitung apa pekerjaan dia. Tertinggal sembahyang, terlepas sembahyang sebab tidur, juga dimaafkan. Nanti kita akan baca bab dia. Jadi hilang akal ni, pertama dia kata disebabkan tidur atau lainnya. Apa dia lain tidur? Seperti gila. Lain daripada tidur, seperti gila atau sawan atau pitam, mabuk. Itu semua dipanggil hilang akal. Sama juga orang hilang akal dengan sebab sihir. Kena sihir ada. Dia kena sihir dia lupa lah. Dia buat apa pun dia tak tahu. Tiba-tiba bila dia sedar, orang tahan tadi hang duk gelupok, duk berguling sakan. Dia kata dok kot, aku ni orang terhormat, tak buat kerja tu, batal wuduk sebab hilang akal, kena sihir tadi tu. Atau salah makan ubat termakan ubat, pi beli yang tebu,
Ada orang naik motor kata, "Pak Long nak ayak tebu dah." Ataupun silap pergi ambil ayak tebu dalam raga motor kawan kita. Kita pergi ambil bawa balik rumah minum. Oh, ambil tebu ni awak pahit sangat, dia kata. Patut manis, pahit. Oh, dia kata lain kot. Minum habis segelas sejak. Patut hilang akal. Juga batal wuduk. Tu maknanya. Maka ubat sakit, ubat yang menyebabkan dia hilang akal. Ubat batuk, doktor kata makan satu tudung, dia makan sebotol. Maka itu juga tajuk hilang akal. Baik, dia kata kecuali, yang ni semua membatalkan wuduk, kecuali tidur bagi orang yang duduk dalam keadaan tamkin punggung, tetap papan punggung dia di atas bumi atau kerusi atau tempat duduk dia. Maknanya seseorang yang dia duduk dalam keadaan dia duduk kemudian tertidur, maka terlena waktu duduk, walaupun dia duduk dalam keadaan bersandar tetapi tetap papan punggung. Dengar kuliah sandar, tapi dia tahu papan punggung dia tetap. Papan punggung tu apa dia? Inilah punggung kita tu lah. Duduk di atas muka bumi ni dalam keadaan tetap, dan jaga pun waktu dalam keadaan tetap. Ini dobit dia. Waktu kita duduk macam ni dan jaga macam ni. Kalau duduk elok-elok, terjaga dah, sengit dah, maknanya tak tetap papan punggung. Dengar kuliah kan, sandar kat kerusi, jaga-jaga tungging kerusi. Contohlah kan, yuk tungging. Kita kata tetap papan punggung, tetap waktu tidur, waktu jaga tak tetap dah, batal wuduk. Dengar khutbah, punya faham khutbah tu hangguk sekali. Faham tak? Khutbah tak tanya lah kan, hangguk lagi, hangguk biar hangguk, pum, kepala duduk bawah, terangkat punggung, bangkit duduk balik. Oh, dia kata tetap, pasal tidur tadi tetap. Tak, dia kira jaga tadi. Kalau jaga tetap, maka dia kira tetap papan punggung. Maknanya kalau tidur bersilap, jaga bersilap juga. Kalau tidur bersilap, jaga bersimpuh, tu dah. Tidur bersilap, jaga duduk tahiyat awal pun tak juga, maknanya dia berubah. Iftirash, tak boleh. Mesti duduk tetap dan jaga tetap, maka tak batal wuduk ketika tu kalau dia tidur dalam keadaan begitu. Tidur berdiri batal wuduk tak? Dia kata papan punggung terkatuk, kan dia berdiri, punggung kita tertutup. Tidur berdiri batal tak wuduk? Batal. Tidur terlentang ni, ni ada orang silap faham kan. Tidur terlentang lagu ni, dia kata ustaz punggung duduk atas bumi, itu tak tetap papan punggung. Sebab apa? Bila kita tidur lagu tu, kita terangkat dah sikit, betul tak? Duduk tetap dan kita tidur. Sama juga dengan orang kurus. Orang yang badan kurus, minta maaf, dia isi tak banyak, tulang lebih banyak pada isi, ataupun tulang dia timbul kan, tulang punggung dia timbul. Bila dia duduk, ruang banyak bawah tu, maka dia tak tetap papan punggung. Tapi kalau orang berisi, dia duduk tu rapat, maka itu yang tak batal wuduk. Kalau kurus terlampau, duduk lagu mana pun tidak batal wuduk. Tidur saja batal dah wuduk dia. Ingat tu? Itu perkara yang kedua tentang membatalkan wuduk yang kedua. Sebab tu dalam kitab Kifayatul Akhyar dia kata, para ulama kata sunat orang yang tertidur ni walaupun duduk tetap papan punggung, dia pergi ambil wuduk balik. Kerana apa? Kerana nak menjagalah ihtiyat,
Pasal kadang-kadang kita tidur ni macam-macam skill duduk kan. Kadang-kadang duduk memang duduk, tengah tidur tu dia automatik kentut, dia sengit sikit, lepas tu dia duduk balik, terjaga pun boleh jadi kan. Jadi sunat lagu tu lah. Cuma Nabi SAW sahaja antara khususiat Nabi kita ni, Nabi kalau tidur, Nabi tak batal wudu. Nabi kalau tidur tak batal wudu. Tidur pingsan Nabi tak batal wudu. Sebab apa? Nabi ni mata je pijam, tapi hati dia tak tidur. Kita mata buka, hati tidur dah. Betul tak? Mata duk tengok, tapi hati duk tanglai lah, lena terus dah. Tu kita tu habis lah. Nabi tak, mata pun walaupun mata pijam, tapi hati duk jaga. Sebab tu Nabi tak batal wudu. Tu dalam kitab ni, dia telah yang taqidu wudu'u ahadin minal anbiya'i, bukan Nabi Muhammad saja, mana-mana Nabi dia kata. Kalau tidur dan pingsan, tetap mereka tak batal wudu. Li'anna qulubahum la tanamu, kerana hati mereka tidak pernah tidur. Kerana Anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka tidak tidur, hati jaga. Baik, jelas tak? Tidur. Orang tanya tidur ihtiba, dia ada satu jenis nama ihtiba. Ihtiba ni seseorang muhtabian, maknanya dia tidur dalam keadaan kalau dhamman dhahruhu wa saqahi bi'imamati. Kalau tuan-tuan tengok tak, pernah tengok tak habaib, dia ada satu apa, kain tu, tali tu. Di Yaman masyhur lah. Dia bila nak duduk dalam majlis, dia akan pakai duduk. Hak tu sedap. Saya ada agak satu, cukup seronok duduk atas tu, tak lengah langsung, macam duduk atas nui tu. Kain tu duduk, dia panggil ihtiba, duduk lagu tu. Iaitu kita pakai kain tu, buh di pinggang kita, lepas tu kita masuk lutut dua kita ni, tak di kain tu, kita lepas. Itu dia panggil ihtiba. Ihtiba pun tak batal wudu kalau kita duduk keadaan tu, sebab dia tetap papan punggung. Bukan duduk macam dua kaki di atas pegang tu, hak tu dah, hak tu lekat. Ihtiba. Kalau tuan-tuan tak nampak lagi, minggu depan saya buat main kain tu, nak tunjuk. Kain tu dipakai. Ulama Yaman cukup banyak kain tu. Ya? Ada. Dia kain lagu ni tak boleh nak kena ikat. Hak ni dia kain bulat elok, bahkan ada span setengah tebal elok. Dia buh di belakang, buh di lutut kita, letak. Cukup sedap duduk atas tu. Duduk lama pun tak apa. Jadi yang kita duduk lengah ni kadang-kadang pasal duduk huni kan, tak kira kerana nak bangkit, nak kok ni, nak kok nu. Kalau ada hak tu seorang satu Haji Rahman beli ke kan, kuliah sampai pukul 11 pun tak apa. Pasal cukup sedap duduk atas tu. Lebih sedap daripada duduk atas kursi tu. Tak berganjak dah. Itu ya. Minggu depan penuh kain tu tak? Cari ada dijual lah ni tempat kita banyak. Duduk macam tu pun tak batal wudu kalau kita tertidur dalam keadaan begitu, kerana dikira kita tetap papan punggung. Baik, cuma dalam kitab Nailul Raja ni dia buat main satu persoalan. Dia kata tiba-tiba ada orang main habaq kat kita, hang batal wudu, kita tidur tetap papan punggung. Dia kata kat kita, hang kentut tadi, kita tidur elok dah, tetap papan punggung sungguh-sungguh ni. Apa hukum dia? Dia kata yang habaq kat kita ni kalau maksum Nabi main habaq kat kita, masalah dia Nabi ada lagi. Kata guru saya, mana tahu umur kita panjang sampai turun Nabi Isa.
Nabi Isa turun, kita duduk dalam masjid. Nabi Isa mai abang kata, "Haji, kentut. Haji kentut tadi." Maka batal dak wuduk kita. Kata Ibnu Hajar, batal. Imam Ramli pun batal. Cuma seorang lagi pula, orang adil. Adil. Orang adil ni maknanya adil apa ni? Adil riwayah ke adil syahadah? Orang adil lah, mana orang betul lah. Dia mahabak kata, saya lalu tadi dengar Haji kentut. Kita kata, dak, saya tidur kemah. Kata Ibnu Hajar, batai juga. Batai kat wuduk kalau orang mahabak kat kita. Pasal orang adil ni tak mohong, kan? Tapi kalau kawan kita bodoh mohong dia mohong kita agak, tak boleh pakai. Kita duduk mengaji sebelah dia kata, hang kentut tu. Kita tengok muka hang ni pun tak percaya maka tak batal. Yang penting kita duduk tetap papan punggung. Tapi kalau kita duduk pun sengit, kawan tak habaq pun tetap batal. Kita duduk mengaji sengit, kawan kita jaga, kita tanya kawan kita, aku kentut tak? Kawan kata, tak, hang tak kentut. Batal ke tak batal wuduk kita? Batal dah, pasal duduk mengiring, tak tetap papan punggung. Tak perlu tanya kawan kita. Walaupun kawan kita kata, jangan pergi ambil wuduk, hang tak batal. Tetap batal sebab duduk tak. Baik, dalam kitab sebut lagi, kalau seseorang tu dia tak mau batal wuduk, dia beli span, debuh kapas kuk jubuk dia, puk, ikat selotip, tempek semua siap buh gam gajah. Nak batal sangat. Dia main masjid, dia mayang sambil berdiri, tertidur. Dah lubang katuk dah Haji Rahman. Katuk sil betul-betul ni. Dia buh selotip, buh kapas ke apa ke. Batal. Batal juga bekah kata. Batal juga. Melainkan dia tak ada punggung je. Dia tak ada lubang tadi tu. Lubang tak ada, nak keluar ke mana? Itu pembahasannya. Selesai yang kedua. Ada soalan lagi tak? Ada soalan? Bab mana? Hak mana? Babang punggung ni semua mazhab ke mazhab kita saja? Semualah. Macam mana? Macam mana ni mazhab lain ni? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi banyak hak tak mengaji, makna dia belah mengaji. Tu je lah saya nak sebut. Sungguh betul. Di sana lebih banyak hak tak mengaji daripada hak mengaji. Hak tu je. Jadi tuan-tuan jangan pakai ilmu, jangan pakai tengok orang je. Dia kata, depa relax je. Kita ya mungkin ada dhabit mazhab depa tak batal, tapi mungkin depa pun tak mengaji. Bila depa tak mengaji habis. Kita tetap kan kita pergi Mekah Madinah antara maghrib isya tu syok kalau tidur ni kan, siang berjalan tawaf dah. Ada orang tawaf Kaabah, dia duduk Madinah, dia tak tawaf Kaabah lah, dia tawaf kedai. Bin Daud lah, bin apa lagi, bin banyak bin ni. Main maghrib, dia kita mengantuk nak makan lepas isya. Lepas maghrib, orang baca Quran, dia pun baring. Sedap boleh nak. Tiba-tiba bang. Dia kata kawan-kawan sebelah bangkit mayang sunat tu. Aku pun mayang sunat ke. Dah. Kita, mazhab kita belajar batal wuduk, batal. Keluarlah biar wuduk. Itu cara dia. Nak juga tak mau bagi batal wuduk juga, nak tidur juga. Duduk, tidur lah keadaan duduk. Ataupun pergi sandak kat mana-mana tiang, duduk sila, duduklah sampai isya. Tu pun Imam Syafi'i kata sunat, kita pergi ambil wuduk juga. Soalah dia jauh. Maka gitulah cara dia. Ni masalah ni banyak juga kan. Tapi dah kentut ni tak ada mazhab kata tak batal. Kan? Mesti batal. Cuma bab sentuh kemaluan ni nombor 3, nombor 4 ni baru ada pembahasan dia. Mazhab lain yang kita akan belajar pada pertemuan akan datang lah, iaitu adakah sentuh
kulit. Ini mazhab kita batal semua. Pak ni menurut mazhab Syafi'i. Dan inilah mazhab yang kita duk pegang ni, beramal dengan mazhab ni lah. Lebih mudah dan selamat. Ada lagi tak soalan lain? Bismillah. Alhamdulillah. Penting kita tahu perkara membatalkan wuduk ni sebab nanti kita akan faham ada larangan-larangan untuk orang yang tak berwuduk untuk melakukan beberapa perkara. Dalam kitab ni sangat penting untuk kita faham. Dalam wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa barik lana fima a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.